Dibinanya jambatan itu satu memberi manfaat yang amat besar, terutamanya penduduk-penduduk dan pekebun-kekebun, membawa hasil mereka demi mencanakan ekonomi mereka. Itulah asas jambatan-jambatan tersebut. Baiklah, selepas 3 bulan tertangguh, projek infrastruktur rakyat di kawasan pesisir pantai Sarawak disambung semula. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, kos bukan menjadi isu utama. Apa yang penting, manfaat yang bakal dinikmati oleh rakyat. Kos tidak ada, dia tidak beri kesan kerana kita hanya berhenti dalam masa 3 bulan. 3 bulan hanya projek itu terjejas sedikit dari sudut masa pembinaan. Terjejas masa pembinaan. Jadual lambat sedikit. Ada lambat. Tetapi apabila kita mulakan kerja ini dalam peringkat recovery ini, dan ia akan membuka secara peringkat normal lah, dan ini akan stimulate ekonomi kita, khasnya di luar bandar. Beliau berkata demikian ketika meninjau projek pembinaan jambatan Sungai Krian dan Batang Saribas di Pusak. Beliau pada masa yang sama mengingatkan pihak kontraktor agar mengamalkan garis panduan yang ditetapkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN di lapangan. Tiap-tiap tempat site construction kita letakkan juga dormitory, iaitu tempat untuk kita menempatkan para pekerja. Dan ini hendaklah kita siapkan mengikut SOP. Para pekerja tinggal di sana dan before they start their work, mulakan kerja, mereka hendaklah ditest temperature dan juga menggunakan alat-alat seperti kita pada hari ini. Dengan kos RM174 juta, projek jambatan Sungai Krian sepanjang 300 meter melengkapkan jaringan yang terputus sepanjang jalan pesisir termasuk Asajaya, Sadong Jaya, Sebuyau, Maludam, Kabong, Bintulu dan Miri. Manakala projek jambatan Batang Saribas sepanjang 1.55 km menelan kos RM496 juta. Dalam perkembangan sama, Abang Johari turut mengumumkan dalam tempoh 3 tahun lagi, perkhidmatan feri di Sarawak akan ditamatkan sepenuhnya. Dalam masa 3 tahun, tidak ada mempunyai feri lagi. Semua tempat-tempat di pesisir ini akan kita bekalkan dengan jambatan dan juga jalan coastal road, bermakna kita tidak lagi mempunyai feri. Dari Kuching hinggalah ke Sibu. Dan ini akan menjanakan kegiatan yang lebih aktif lagi dalam bidang ekonomi yang lain, khasnya pertanian dan juga mobility di kawasan kita. Dalam pada itu, Menteri Muda Pembangunan Pelabuhan dan Infrastruktur Sarawak, Datuk Julaihi Narawi memberitahu pembinaan jambatan menghubungkan kawasan pesisir di Sarawak akan diteruskan dalam apa jua cabaran. Selain jambatan penghubung, kerajaan negeri komited untuk membangunkan kemudahan pengangkutan dan jalan raya. Kedua-dua jambatan inilah di antara jambatan-jambatan yang akan mengganti kemudahan feri. Batang Saribas mengganti kemudahan feri di Pusak, Sungai Krian mengganti kemudahan feri di Krian. Jadi kita berharap ianya akan memberi impak yang besar kepada pembangunan di kawasan pesisir. Dalam pada itu, selain meninjau perkembangan projek jambatan yang menjadi penghubung jalan pesisir itu, Abang Johari terus amalkan penjarakan sosial dalam tugasnya. Amalan itu penting dalam memastikan wabak COVID-19 tidak terus menular sekaligus kepentingan rakyat dapat dilaksanakan. Hasil pengamatan Awani Sarawak, kawasan pembinaan yang dilawati sememangnya melaksanakan SOP yang ditetapkan. Setiap individu yang hadir perlu merekodkan nama selain diperiksa suhu badan sebelum memasuki kawasan pembinaan. Malah, Abang Johari juga tidak terkecuali dalam prosedur itu. Malah kedudukan Abang Johari dan Menteri Muda Jalan Pesisir Datuk Julaihi Narawi serta pegawai kerajaan juga dijarakkan.
Bukan itu sahaja, penggunaan pelitup muka juga diamalkan sepanjang masa.